Okey, untuk vektor produk ni kita akan lihat apa maksud vektor produk. Kemudian kita nak gunakan properties of vector product. Kemudian kita akan gunakan vector product untuk mencari area of parallelogram ataupun satu lagi adalah triangle. Okey. Yang pertama kita lihat dulu formula dia. Jadi untuk vector product ni kita ada dua formula. Dan mesti guna cross mesti guna cross. Jangan guna dot, jangan guna kurungan, dia mesti guna cross. Nampak je cross ni maksud dia ini adalah vector product. Okey, kalau soalan tu tak ada melibatkan angle, maka gunakan determinant untuk mencari vector product. Kalau ada angle, baru kita gunakan formula yang kedua. Tapi formula yang kedua dia mesti guna sin. Kalau dot product, kita gunakan cos. Okey, kalau vector product kita gunakan sin. Dan kalau kita lihat formula ni, dia ada satu lagi ni, sebelah ni adalah n cap. N kemudian ada nampak cap tu. Itu maksud dia adalah unit vector normal. Ataupun dengan kata lain, perpendicular. Kita ada satu vektor perpendicular to the plane. Plane tu mengandungi vektor A and B. Contoh macam ni lah. Okey, kita ada satu vektor A, ada satu vektor B. Yang normal tu adalah yang ni. Okey, normal ni dia ada dua keadaan, sama ada dia ke atas ataupun dia ke bawah. Ke atas ataupun ke bawah. Kita boleh gunakan right hand rule. Okey, di mana kalau kita nak dapatkan arah normal A cross B, A cross B, maka kita akan gerakkan jari kita ni. Yang pertama tu A pergi ke bawah. Ini cuma untuk menentukan arah. Okey, ini untuk menentukan arah normal tu. Sebab dalam formula kita ni ada satu lagi, darabkan dengan n normal. Okey, maka arah dia adalah ke atas. Okey, ataupun kita boleh lihat yang di sini. Okey, sama juga Jadi normal tu kita kena ingat yang pertama, vektor A dan B tu berada pada satu satah. Pada satu satah, ataupun kita boleh andaikan dia berada pada di atas sekeping kertas. Okey, so vektor A dan B. Dan kalau kita gunakan right hand rule ni, kita akan dapat macam ni. Ni kalau kita gunakan jari kita ni, kita bermula daripada sini, so gerakkan ke sini, maka kita akan dapat arah dia ke atas, arah normal tu ke atas. Okey, kemudian kalau kita gunakan yang ni, kita gerakkan jari kita daripada A pergi ke sini. Okey, A pergi ke B, maka arah dia ke bawah. Ataupun kalau payah sangat, kita gunakan anti clockwise adalah ke atas, clockwise ke bawah. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat kat sini. Sebenarnya properties of vector product ni dia ada banyak. So kamu boleh refer pada nota tu. Ada 7. Okey, ada 7. Nanti kamu tengoklah Yang biasa kita gunakan adalah yang ni lah. Yang pertama, kita lihat bila kita tukar je tempat vektor ni, terbalikkan je, maka mesti ada negatif. Kemudian kalau kita nak expand, kita boleh expand, tetapi pastikan mesti ada A cross B. Kalau ikut biasa kita tulis AB, tapi kalau ada cross, kena letak A cross B. Kemudian tambah A cross C. Macam tu. Cuma beza dia, kita mesti tulis tanda cross tu. Sama juga constant. Constant ni kita boleh pindahkan di mana-mana. Nak letak asalnya sebelah vektor A, kita boleh letak macam ni. Kita boleh letak M tu di tengah. Di mana-mana pun boleh. Jadi constant ni dia tak kisah berada di mana. Yang kita kena jaga pergerakan untuk vektor A dan B. Okey, yang ini pun sama. Kalau kita expand, kalau biasa kita expand, kita akan dapat AC. Tapi kalau untuk vektor produk ada tanda cross, maka kita kena ambil A cross C satu, kemudian tambah dengan B cross C satu. Kemudian yang kelima, untuk cross product ni, kalau dua vektor yang sama, kalau kita cross, dia mesti zero. Ini kamu kena ingat ni, biasalah kita akan gunakan dalam exam. Dua vektor yang sama, kalau kita cross mesti zero.
Okey, kemudian yang keenam, kalau kita ada gabungan dot product dengan vektor product, kita boleh tukar tempat. Yang vektor tak boleh tukar tempat. Tapi dia punya dot dengan cross ni kita boleh tukar tempat. Okey. So yang ini pun samalah. Okey, kemudian yang 7 ni, kalau kita lihat kita ada 3 vektor. Kemudian tengah-tengah tu dia ada cross. Maka kita kena ingat dah ni. Kita kena ingat yang ini dia sama masuk dengan yang ni. Maksudnya kita boleh gunakan A.C multiply by B dan kena tolak. Itu dia punya formula tu. Mesti tolak A.B. Maksudnya kita akan ambil A.C kemudian A.B. Kenapa tu? A.C kemudian A.B. A.B. So yang ni B, yang ni C. Ini kena hafal. Okey. Nombor 7 kenapa? Yang lain tu kita kena faham je. Okey, ini properties yang biasa kita akan gunakan. Ini tadi, ini yang saya keluarkan ni adalah yang selalu keluar dalam exam. Okey, kemudian area of triangle ini kita telah bincang. Syarat dia adalah kalau kita nak kira area, pastikan kita pilih kita nak mula daripada point yang mana. Kalau ikutkan formula ni mesti bermula pada point A. Maka kalau kita ambil point A, mesti ambil AB cross AC. AB cross AC. Okay. So kalau kita bincang triangle, pastikan mesti ada setengah. Yang ini maksud dia adalah magnitude. Ini maksud dia adalah magnitude. Okay, magnitude. Kalau kita nak ambil point C, boleh juga. CA cross CB, boleh. Okay. Yang penting dia mesti bermula pada point yang sama. Kalau kita nak cari area of parallelogram, segi empat selari, kita boleh gunakan AB, vektor AB crosskan dengan vektor AC. Dan kita tak perlu ada setengah kat depan. Sebab dia bentuk empat segi. Kalau bentuk empat segi, tak perlu ada setengah. Okey, kita lihat contoh. Okey, ini. Okey, yang ini pula. Sebenarnya kita punya formula, kalau melibatkan angle, kalau katakan parallelogram tu ataupun triangle ni ada angle dia, maka kita jangan guna formula yang tadi. Kita gunakan yang ada formula sin ni. Sin macam ni lah. Okey, maksud dia ini formula kalau kita nampak kita punya parallelogram tu ada angle. Kalau tak ada, gunakan formula yang sebelum tadi. Okey. Kita lihat contoh. Okey, ini tadi parallel, ini saya dah cerita. Kalau parallel, maka bila kita cross, dia mesti sama dengan 0. Jadi kalau kita jumpa soalan I cross I, sebabkan dia parallel, maka jawapan dia 0. J cross J pun sama, 0. K cross K pun sama juga, 0. Okey. Kemudian yang seterusnya, kalau kita nampak je perpendicular. Okey, perpendicular. Kalau kita nak buat cross, maka dia akan samakan dengan magnitude of A multiply by magnitude of B. Okey. Okey, kita lihat. Ini kamu tengah sikit kamu punya nota ni. Dia ada silap sikit, dia terbalik ni. Kamu refer balik nota. Okey, katakan saya ada, ini sepatutnya kalau kita lukis, biasanya kita akan lukis yang ini X axis. Yang ini adalah Y. Okey, ini X axis, ini Y. Kemudian ini adalah Z. Okey. Dan setiap paksi ni dia ada satu unit dia. Satu unit dia adalah I, J, K. Kalau katakan kita nak mencari I cross J ni macam mana? Okey, kita boleh buat satu pusingan ni. I cross J. Dapatlah K. Ni lah. J cross K. Okey, J cross K. Dapatlah I. K cross I. K cross I. Dapatlah J. Jadi kalau kita jumpa soalan yang ada cross, kita nak kira hasil darat ni, mesti gunakan yang ni. Okey, ataupun kalau terbalik, J cross I. J cross I. Maka dapatlah K. Tapi mesti ada negatif. Sama juga K cross J. K cross J. Dia ikut jam. Dapatlah I. So jawapan dia adalah negatif. Jadi kalau kita gunakan anti-clockwise, maka nilai dia adalah positif. Clockwise tu adalah negatif.
Kita lihat contoh 14. Contoh 14. Okey, sekarang ni kita nak kita diberi dua vektor. Penulisan sepatutnya dia mesti ada wave kat bawah ni. Okey, IJK pun sama. Okey, kita nak show that AB betul tak sama dengan negatif B cross A. Jadi kalau kita nak buktikan, yang pertama kita buat dulu A cross B sama dengan, kita akan gunakan IJK. Disebabkan soalan ini tak melibatkan sudut, maka kita gunakan formula yang pertama, iaitu determinant. Okey, kemudian vektor yang pertama A. So kita ambil nombor je, 2, negatif 1, negatif 1. Kemudian vektor yang kedua 1, 1, 1. Okey, itu cara kita nak kira untuk A cross B. Okey, kemudian kalau kita nak dapatkan determinant, biasanya kita akan gunakan, sebenarnya tak kisah sebenarnya. Tapi di sini saya gunakan by expansion first row. Okey, so kita akan dapat yang pertama. Okey, kita eliminate first row, first column, so kita akan dapat negative 1, negative 1, 1, 1. So yang ini adalah I. Kemudian untuk second element ni mesti letak negatif, sebab sebenarnya kita menggunakan cofactor. Cofactor dia kena ambil kira positif, negatif, positif. Dia kena berselang-seli. So untuk yang kedua ni kita ambil kira yang ni. Kita ambil kira yang ni. Maka eliminate first row and second column. So kita akan dapat 2 negatif 1. So kita dapat 2 negatif 1, 1, 1. Ini adalah untuk J. Untuk K kita akan letak tambah pula. Okey, tambah. Okey, so ini kita eliminate first row, third column. So 2 negatif 1, 1, 1. Ini adalah K. Okey. Maka kalau kita kira ni, so kita kira ada determinant. Negatif 1 tolak 1. So negatif 1, negatif 1 tambah 1. Boleh ke? Negatif 1 tambah 1 habis 0. Ni habis 0. Yang ini pula 2 tolak 1. Hanya 2 tambah 1 dah 3. So negatif 3J. Yang ini kita akan dapat 2 tolak 1. 3. Selalunya IJK ni mesti ada wave kat bawah. Okey, ini kalau kita kira, A cross B. Okey, A cross B. Sekarang kita nak mencari apa jadi kalau kita tukar pula. Okey, kita tukar. Adakah sama jawapan dia? Okey, so ni dah saling ke belum? Dah saling ya? Negatif 3J tambah 3K. Okey, kita ambil satu lagi. Kalau saya ambil daripada kanan pula. Okey, daripada kanan saya nak ambil negatif B cross A. Okey, katakan saya gunakan IJK. Kemudian yang pertama ni negatif B. Okey, negatif B ni saya akan ambil negatif 1, negatif 1, negatif 1. Asalnya B 1, 1, 1. Tetapi kita ada negatif, masukkan negatif. Okey, kemudian yang A ni kekal. A ni adalah 2, negatif 1, negatif 1. Okey, ini pun sama juga, kita gunakan expansion by first row. Okey, katakan saya ambil yang ni. Okey, yang ni. So yang pertama kita eliminate first row, first column. So dapatlah negatif 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1. Ini adalah I. Kemudian yang kedua mesti tolak. Okey, kita akan ambil negatif 1, negatif 1, 2, negatif 1. Ini adalah J. Kemudian terus kita ambil K pula. Kalau K, negatif 1, negatif 1, 2, negatif 1. Maksudnya kita eliminate first row and third column. Ini adalah K. Okey, cuba kita check betul tak jawapan dia. Okey, yang ni habis. Yang ini adalah negatif. Ini negatif 1 dan negatif 1. So 1 tambah 2, 3. 3J. Kemudian yang ini 1 tambah 2, 3. 3K equals to negative B cross A. So ini adalah soalan kita nak show ni. Okey, so dah selesai.
Jadi kita kena ingat, kalau kita nak tukar tempat vektor ni, boleh tukar tapi kena ada negatif kat depan. Okey. So yang B pun sama jugalah. Okey, untuk yang B, okey, katakan saya ambil yang sebelah kiri tu. Saya akan ambil 3 vektor A tambah 2 vektor B. Okey, saya akan ambil yang pertama mesti guna IJK. Yang pertama. Yang kedua ambil 3A ni. So kita ambil A ni tapi dapat 3. So 6, negatif 3, negatif 3. Yang B ni kita darab 2. So 2, 2, 2. Okey, so kita kira. Okey, yang pertama kita akan ambil, saya akan expand yang ni. So eliminate first row, first column. So dapatlah negatif 3, negatif 3, 2, 2. Ini adalah I. Kemudian untuk yang J ni pastikan mesti negatif. Yang kedua mesti negatif. Okey, so saya akan eliminate yang ni. Dapat 6 negatif 3, 6 negatif 3. 2, 2. Ini adalah J. Kemudian yang terakhir positif. 6 negatif 3, 2, 2. Okey, ini kita ambil daripada eliminate first row, third column. Kemudian kalau kita kira ni negatif 6 tambah 6 0. Negatif 6 tambah 6 0. Yang ini 12 tambah 6. 12 tolak 6. So 12 tambah 6 18. So ada negatif 18J. Yang ini pula 12 tambah 6 18. So 18K. 12 tambah 6. Okey, so jawapan kita adalah ini kalau kita ambil 3A tambah 2B. So inilah kita punya jawapan vektor kita. Okey, kita lihat pula untuk 6 kali dengan A cross B. Adakah jawapan dia sama? Okey, kita lihat sebelah kanan pula. Kalau sebelah kanan, ni saya sambung balik. So adakah sama jawapan dia? Okey. Yang 6 ni kita boleh buat kemudian ataupun nak masukkan ke dalam vektor ni pun boleh. Okey, katakan saya hanya kira A cross B je. Boleh juga. Ni I, ini J, ini K. Yang ini adalah 2, negatif 1, negatif 1. B kita adalah 1, 1, 1. Maka 6 ni kita biarkan. Okey, kita akan ambil eliminate first row, first column. So negatif 1. Negatif 1, 1, 1. Ini adalah I. Kemudian tolak. Ambil J pula. 2, negatif 1, 1, 1. Ini adalah J. Kemudian yang ketiga, K. K, 2, negatif 1, 1, 1. Ini adalah K. Okey, dan tutup kurungan. Adakah jawapan dia sama? Okey, yang ini tolak 1 tambah 1 habis. Yang ini 2 tambah 1 3. So tolak 3. Kemudian yang ini 2 tambah 1 3. Okey, maka jawapan kita adalah negatif 18J tambah dengan 18K. Ini sama yang tadi. Maka kita buat kesimpulan rupanya 3 vektor A cross 2 vektor B dia sama dengan 6 kali A cross B. Sama. Okey. Jadi kesimpulan dia 3 dengan 2 ni kita boleh darab biasa je. Sebab dia nombor. Kalau nombor ni kita boleh darab biasa je. Tak kisah dia berada di mana. Kemudian kedudukan vektor mesti kena ikut soalan. Kalau bermula dengan A, mesti bermula dengan A. Jangan main tukar-tukar, letak B kat depan, A di belakang. Tak boleh. Kedudukan vektor mesti ikut soalan. Yang nombor dia boleh bergerak di mana-mana. Okey, kita lihat untuk contoh 15 pula. Kita diberi 2 vektor. Kena ingat dari segi penulisan dia mesti ada wave ni. Kalau kita tak tulis wave ni, maksud dia A, B itu adalah constant. Tu sepatutnya penulisan dia mesti ada wave. Soalan yang pertama, find vektor A cross vektor B. Berapa? Jadi kita lihat soalan ni tak melibatkan sudut, maka gunakan formula yang pertama. Yang pertama tulis IJK, itu yang pertama. Yang kedua kita salin vektor A ni, 1, 2, 3, salin.
Kemudian B, negatif 1, 3, negatif 1. Okey. Kemudian kita gunakan determinan. Ingat, ini adalah determinan. So kita expand by first row. Nanti kita akan dapat yang ni lah. Okey, so saya ringkaskan. Maka kita akan dapat jawapan dia negatif 11i tolak 2j tambah 5k. Okey, kemudian soalan B, kita nak proof adakah A cross B ni perpendicular to the vector A. Sebab kita tahu, kita belajar sebelum ni, kalau guna dot, perpendicular tu equals to 0. Kalau kita nak guna, ini maksud dia perpendicular. Kalau kita nak guna cross, A cross B equals to 0, ini nak menunjukkan dia adalah parallel. Jadi kamu kena ingat ni. Kalau kita nak tunjukkan perpendicular, lebih mudah kita gunakan dot. A dot B equals to 0. Tapi kalau kita nak tunjukkan parallel, lebih mudah kita gunakan cross. A cross B equals to 0. So ingat ni, dia macam hampir sama. Okey, so kita proses. Adakah kita akan dapat 0? Yes, dapat 0. Maka terus kita buat kesimpulan. A cross B perpendicular to vector A. Okey, soalan 16. Find all vectors of length square root of 11 units which are perpendicular to both A, vector A and vector B. Okey. Maknanya sekarang ni kita nak mencari kita nak mencari all vectors. All vector ni maksud dia, kita sekarang ni kita ada vector A and B. Kita ada vector A and B, sama ada kita bincangkan yang pertama mungkin AB dan satu lagi adalah BA. Okey. Itu yang kita jumpa soalan ini, dia nak find all vectors. So ada dua kemungkinan, sama ada AB ataupun BA. Sebenarnya nilai ni adalah hampir sama, cuma yang beza dia adalah arah dia. Okey, dia punya syarat dia adalah perpendicular to both A and B. Okey. Jadi kalau kita nak dapatkan satu vektor perpendicular to both A and B, ini merujuk kepada kita ada satu vektor. Kalau perpendicular, maksudnya kita akan gunakan vektor A cross vektor B. Okey. Jadi step yang pertama, kita gunakan syarat perpendicular ni, maksudnya kita andaikan satu vektor tu, katakan V equals to A cross B. So kita akan cari A cross B. So kita akan gunakan determinant. Kita selesaikan, nanti kita akan dapat negatif 6i plus 2j minus 2k. Okay. So daripada sini kita dapatkan magnitude dia. Kita akan gunakan square root of setiap nombor ni, kita kuasa 2. So kita akan dapat square root of 44. Jadi untuk kita jawab soalan ni, yang pertama, step yang pertama, kita mesti dapatkan unit vector dulu. Unit vector V tadi adalah A cross B. Saya gunakan A cross B ni sebab syarat dia adalah perpendicular. Okey, so kita akan gunakan vector V kita adalah yang ni, negative 6i plus 2j minus 2k, kemudian divide by magnitude. Okey. So sekarang ni vektor kita ni, kalau kita kira unit vektor dia adalah seperti yang tertera ni. Okey, kemudian kita nak satu vektor tapi panjang dia adalah square root of 11, panjang dia. Sekarang satu unit panjang dia adalah seperti yang ni. Okey. Jadi kalau kita dapatkan vektor yang lain yang panjang dia adalah square root of 11, maka kita hanya darabkan dengan length square root of 11. Okey. So kita lihat yang ni, kita dah kira ini adalah unit vector. Ini adalah unit vector. Ini untuk satu unit. Ini dipanggil unit vector. Sekarang ni kita dapatkan vector tapi panjang dia adalah square root of 11. So kita darab je. Kita ambil vector yang ni, vector unit ni, kita darabkan dengan square root of 11. So kita akan dapat, saya akan buat plus minus sebab kemungkinan vektor kita adalah AB satu lagi kemungkinan adalah BA. Jadi kalau kita nak buat serentak, kita hanya buat plus minus je. So kita ambil unit vektor ni darabkan dengan square root of 11. So bila kita permudahkan ni, kita akan dapat plus minus 1 over 2. Ini kalau kita menggunakan 1 over square root of 4, dia sama dengan 1/2. So kalau kita darabkan dengan setengah, so kita akan dapat jawapan dia adalah plus minus negatif 3i plus j minus k.
Okey, untuk soalan 17. Okey, soalan 17. Kita diberi vektor. Okey, point P ni. Okey, point P and Q Point P and Q relative to the origin. Maksud dia macam ni lah. Yang pertama ni adalah OP yang pertama. Itu yang dia kata relative to the origin. Maksud OP. Yang kedua ni adalah OQ. OQ. Okey. Soalan dia okey, yang pertama kita kena dapatkan position dia. So OP kita dah ada, OQ dah ada. Kita cari magnitude dia. Kita cari magnitude. Magnitude yang mudah aja, OP. Terus kita ambil je vektor ni, tukar dalam bentuk IJK je, salin je. Okey, yang ni pun sama. Okey. Kemudian kita kira magnitude, kuasa 2 kan setiap IJK ni. Termasuklah OQ. So kita dapat 2 magnitude. Soalan dia kita nak calculate the sine of angle. Nilai sine angle tu. Sine angle POQ. So kita akan gunakan cross. So kita akan kira yang ni. Akhir sekali kita akan dapat yang ni. Okey, kemudian dah dapat, kita kira dia punya. Okey, ni kalau saya selesaikan ni, dapat negative 2i. Ni determinant dia adalah negative 2i minus 4k. Lepas tu kita dapatkan magnitude dia. Okey, dah dapat dua maklumat ni. Maknanya vektor OB cross OQ satu. Kemudian kita dapat magnitude dia. Kemudian kita ganti dalam formula. Ni formula kita. Ni formula kita. Formula yang kedua. Kalau kita ingat balik, formula A cross B asalnya kalau melibatkan angle, kita akan ambil magnitude of A, magnitude of B. Kemudian mesti guna sin theta. Ini formula kita yang asal. Okey. Kemudian kalau kita nak kira sin, maka jadikan sin ni sebagai tajuk. Okey, sin ni sebagai tajuk. Okey. Jadi yang ini kita mesti guna magnitude dah. Sebab kita nak cari nilai sin ni. So yang ni mesti guna magnitude. Kalau ikutkan formula dia macam ni. Okey. So kita gunakan magnitude. Kemudian jadikan sin angle ni sebagai tajuk, maka yang ini kita akan ambil perkan dengan magnitude. Masih darab magnitude. Maka nilai sin untuk soalan yang pertama, calculate the sin of angle POQ. Maka nilai sin tu adalah yang ni. Punca 30/18. Kadang-kadang bila kita guna calculator, kita akan dapat jawapan yang ni. Kalau guna calculator. Maka kalau kita nak ubah bentuk, kita darabkan dengan conjugate ni. Kalau kita nak ubah bentuk, kalau tak nak, biar macam ni je. Tak ada masalah. Okey. Ini cuma saya nak ubah bentuk. Kalau nak ubah, kalau tak nak, biarkan je. Okey. Itu soalan yang pertama. Kita dapatkan sin. Kemudian hence, find the perpendicular distance from P to the line OQ. Ini selalunya saya gambarkan dalam bentuk graf. Macam ni lah. Kita nak line OQ. Katakan saya ada line OQ. Ni line OQ. Kita nak perpendicular distance. Maksudnya jarak berserenjang ni. Jarak berserenjang antara P dan OQ. Soalan nak yang ni lah. Maksudnya kita nak mencari PN ni. Nak cari PN. PN. Okay. Nak cari PN. Kemudian OP tadi kita dah kira. Daripada awal tadi, OP ni kita dah kira. Nilai dia adalah 3. Ini kena rujuk balik. Yang tadi. OP tadi adalah 3. Okey. Kalau kita gunakan trigonometri, kita nak mencari PN. So, saya gunakan right angle, triangle yang ni. Yang ni. Okey. Maksud dia, ini adalah hypotenuse. Yang ini adalah opposite. Maka kalau kita ada opposite dengan hypotenuse, kita boleh guna sin. So, dapatlah PN/3. So, dapatlah jawapan. Okey, ni kalau kita selesaikan ni, dapatlah 0.9129. Sin theta kita dah kira daripada yang maklumat sebelum tadi. Yang ni. Okey, kita kira daripada maklumat ni. Sin of angle tadi ni. Sin of angle POQ. So kita gantikan, maka dapatlah jawapan. Okey.
Okay, so perpendicular distance from P to the line OQ adalah 0.9129. Okey, kita tengok soalan 18, contoh 18. Ini kita nak mencari area of parallelogram daripada dua vektor. Okey, jadi kalau kita lihat balik formula, area kalau parallelogram tak payah darab setengah. Ambil je magnitude of vektor U cross vektor W. So kita kira je. Okay, so kita kira, kita expand by first row ni, dapat layan ni. Kemudian kita kira magnitude, maka magnitude ni adalah area yang kita nak cari, area of parallelogram. Okay, maksudnya kita dah ada U cross W ni. Kalau cross, jawapan dia mesti dalam bentuk vektor. Itu yang kita panggil vektor produk. Hasil darab tu kita akan dapat vektor. Kemudian bila ada ni, ini maksud dia, ini bukan maksud dia determinant. Ini maksud dia adalah magnitude. Magnitude. Yang ini jangan keliru yang ni pula. Ini maksud dia determinant. Simbol dia sama. Tapi maksud dia yang berbeza. Kalau permulaan ni U cross W itu adalah determinant. Bila kita dah dapat, maka simbol ni adalah maksud dia magnitude. Maksudnya kita akan buat square root setiap nombor yang ada IJK tu. Maka area kita akan dapat 3.13. Okey, kita lihat soalan 19. Okey, soalan 19. Okey, kita dah beri 3 titik A, B, C untuk menghasilkan form a triangle. Maknanya 3 titik ni menghasilkan triangle. Soalan dia yang pertama, find AB, kemudian find AC. Jadi kalau kita nak dapatkan AB, untuk dapatkan AB, kita kena ingat, kita kena ambil kanan tolak kiri. Maksudnya AB ni saya boleh ambil vektor B. Kalau ikutkan saya akan buat macam ni lah. Vektor B kita adalah negatif 1, 2, 0. Tolak dengan vektor A. Vektor A kita 2, 0, 3. Maka yang kita jumlahkan ni dapat negatif 3. Tu yang pertama. Yang kedua 2. Yang ketiga adalah negatif 3. Okay? So yang ni dapat daripada B tolak A. Sama juga untuk C. Untuk AC. AC ni maksud dia C tolak A. Maksud dia kalau kita nak tunjukkan ni. Okay, C kita adalah 2, 1, negatif 3. Tolakkan dengan A. A kita adalah 2, 0, 3. Maka kalau kita jumlahkan ni dapat I itu 0. Itu yang tak ada I tu. J itu adalah 1. Kemudian K kita adalah negatif 6. Maka dapatlah AC. Jadi ingat, kalau nak dapatkan AB, B tolak A. Nak dapatkan AC, C tolak A. Kemudian, ni soalan yang pertama. Nak cari AB, AC. Selesai. So soalan A ni dah settle. Okey, kemudian untuk kita nak mencari area. Untuk mencari area, kita mesti gunakan AB cross AC. So ini kita kena kira ni, AB cross AC. Okey, kemudian kita kena cari magnitude dia. Magnitude dia mudah aja. Ini maksud dia magnitude ya, jangan silap. Ini maksud dia magnitude. Yang ini maksud dia adalah determinant. Okey. Jadi kita kuasa 2 je. IJK kuasa 2 je. Okay. Soalan dia nak area of triangle, maka formula kita mesti ada 1/2. Kalau kita nak cari parallelogram, setengah tu tak payah. Okey, so kita darab je lah. 1/2 darabkan dengan square root of 414. Betul? Okey, so boleh jawapan dalam ini ataupun dalam bentuk decimal number.